Buku mengasuh diri, sasa bersuara. Membaca menjadi jambatan bertuah. Kita merindu buku dan gairah baca agar sentiasa canggih dan berhemah. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang peka dengan randiknya dan seterusnya yang dikasihi sidang penonton warga Reformasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tampilnya saya dalam arena pidato ini untuk mengupas tajuk kepentingan amalan membaca. Sidang penonton warga intelektual. Kepentingan membawa maksud mustahak dan utama, manakala amalan ditarifkan sebagai perbuatan yang biasa dilakukan. Maka, tajuk pidato yang ingin saya ulas pada hari ini ialah keutamaan membaca sebagai perbuatan yang biasa dilakukan. Hadirin sekalian, pada era modernisasi ini, pendidikan dalam semua lapisan masyarakat semakin penting dan diutamakan. Walaupun pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa dalam memupuk amalan membaca, namun budaya membaca dalam masyarakat masih rendah lagi. Sidang penonton bijak bestari. Rempuhan idea pertama iaitu membaca tunggak kemajuan negara. Budaya membaca dapat membantu memajukan negara. Hal ini demikian kerana tokoh-tokoh yang pakar dalam bidang tertentu dapat membantu meningkatkan ekonomi negara kita. Kalau kita mendengar kata ilmuwan sains, pasti yang terfikirkan adalah nama-nama ilmuwan sains terkenal di dunia seperti Thomas Alva Edison, si penemu bola lampu listrik, Louis Pasteur, bapa mikrobiologi, dan nama-nama ilmuwan terkenal yang berasal dari Eropah dan Barat lainnya. Lanjutan itu, negara kita dapat membangun dengan pesat. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah menyebabkan banyak ciptaan baharu direka. Sebagai contoh, negara Jepun yang maju dalam bidang sains dan teknologi telah mencipta pelbagai jenis barangan yang berfungsi secara automatik. Jangan kita lupa membaca akan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dan ilmu-ilmu yang diperoleh ini boleh digunakan dalam memajukan sektor-sektor tertentu seperti sektor pelancongan. Apabila sektor dibangunkan, ekonomi negara kita akan pesat membangun seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh itu, kita hendaklah rajin membaca supaya tanah air kita dapat dibangunkan dan dimajukan. Warga penonton aset pembangun negara. Rempuhan idea kedua iaitu membaca menambahkan ilmu pengetahuan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa dengan membaca, seseorang akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana terdapat pelbagai maklumat termasuk isu semasa dan pengetahuan tentang kehidupan harian yang terdapat di dalam buku, majalah dan surat khabar. Terdapat banyak bahan bacaan yang telah dipasarkan di pasaran. Sebagai contoh, membaca bahan bacaan yang berkaitan dengan bidang sains, maka kita akan mengenali lebih banyak istilah-istilah sains dan seumpamanya. Sidang penonton teras kemajuan negara. Rempuhan idea ketiga ialah amalan membaca dapat mengisi masa lapang. Masa lapang ialah masa senggang antara dua pekerjaan. Masa lapang perlu diisi dengan perkara yang berfaedah. Kita boleh menjadikan amalan membaca sebagai hobi kita. Selain membaca,
kita boleh menjadikan perkara lain sebagai hobi sekiranya perkara itu berfaedah. Terdapat 24 jam diperuntukkan kepada seseorang. Namun, masa yang singkat itu sememangnya tidak cukup untuk kita melaksanakan pelbagai aktiviti. Dengan ini, kita haruslah menggunakan masa lapang dengan efisien kerana masa itu emas. Sesekiranya seseorang itu tidak mempunyai masa untuk membaca, mereka boleh membaca ketika menunggu bas. Oleh itu, sebagai insan yang begitu mengutamakan masa, mereka seharusnya mengisi masa dengan amalan membaca. Tuan-tuan dan puan-puan bijak bestari, sebagai konklusinya, budaya membaca banyak memberi faedah kepada individu mahupun negara. Walaupun pada hari ini berbagai prakarsa yang telah dilaksanakan bagi memupuk amalan membaca, namun usaha tersebut diumpamakan hujan jatuh ke pasir. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memupuk budaya membaca. Hal ini disebabkan budaya membaca perlu dipupuk sejak anak-anak kecil lagi, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, pihak kerajaan perlu menyediakan pelbagai kemudahan seperti perpustakaan supaya kita dapat membaca dengan selesa. Kempen-kempen membaca juga perlu dipergiat. Jika usaha-usaha memupuk budaya membaca giat dijalankan, maka Malaysia bangsa membaca, bangsa berjaya. Pohon berdada di dalam taman, jadi idaman si anak rusa. Marilah anak kanda, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Sekian pidato saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.